wasiat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi ini salah satu daripada perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan keafiatan, kesembuhan dan juga kita dapatkannya keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insyaallah kita akan berbicara berkenaan dengan kitab Bekalan Imam dan Idaman Makmum yang sebelum ini telah pun saya baca di sini dalam dewan ini pada sesi bicara hati dari bulan yang lalu. Jadi semalam permintaan daripada Ustaz Khairul Anwar untuk saya datang pada hari ini dan saya minta untuk menyambung bacaan kitab Bekalan Imam dan Idaman Makmum, sambungan daripada sesi yang lalu, yaitu sesi bicara hati. Bagi yang ada kitabnya, kita tengok pada baik, kita tengok pada hukum niat mufaraqah pada muka surat yang ke-15. Muka surat yang ke-15, hukum niat mufaraqah. Mufaraqah berarti kita niat berpisah dengan imam kita apabila ada keuzuran-keuzuran yang membenarkan kita bermufaraqah. Jadi mufaraqah ni ada dua keadaan. Yang pertama, mufaraqah kerana kita nak bersegera. Dengan arti kata bersegera itu merupakan keuzuran yang dibenarkan. Yang kedua ialah kita bermufaraqah, kita niat berpisah dengan imam kerana berbeza pandangan ataupun pegangan, maka kita juga bermufaraqah. Baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah mufaraqah kerana nak bersegera. Di antara keuzuran yang membolehkan makmum niat mufaraqah. Mufaraqah ni tak perlu kita katakan nawaitu dan sebagainya, cukup sekadar terlintas di hati kita, kita tak nak ikut imam. Maka itu maksudnya kita pun dah memutuskan ikutan kita dengan imam. Keuzuran yang membolehkan makmum niat bermufaraqah yang pertama ialah imam terlampau memanjangkan bacaan. Saat imam memanjang-manjangkan bacaan, maka pada ketika itu makmum dibolehkan untuk bermufaraqah. Terutamanya bagi makmum yang dalam hal keadaan keuzuran. Maka dengan sebab itu Nabi kita SAW menegur Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi kita katakan, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Apabila seseorang daripada kalian salat dengan orang ramai, maka hendaklah dia meringankan akan salatnya, yakni tidak membaca dengan terlalu panjang dan tidak menjadikan satu yang berat kepada jemaahnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang uzur, ada orang yang dalam hal keadaan zawil hajah, mempunyai hajat dan keperluan, maka dengan sebab itu Nabi kita suruh ringankan solat. Maka apabila imam membaca dengan bacaan yang terlalu panjang, ulama mengatakan ia merupakan salah satu daripada keuzuran yang dibolehkan untuk makmum bermufaraqah, untuk niat berpisah dengan imam. Yang kedua ialah imam sengaja meninggalkan sunat ab'ad, perkara-perkara yang dinilai sebagai sunat ab'ad. Ada 7 sunat ab'ad, ada 7 perbuatan yang dianggap sebagai sunat ab'ad, yaitu apabila kita meninggalkannya maka dituntut kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama ialah membaca tasyahud awal. Maka kalau kita tinggalkan tasyahud awal, dituntut kita melakukan sujud sahwi. Itu dinamakan sebagai sunat ab'ad. Yang kedua ialah perbuatan duduk ketika membaca tasyahud awal. Yang ketiganya ialah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal. Jadi pada tasyahud awal saja ada 3 sunat ab'ad. Yang berikutnya ialah membaca qunut. Yang keempat, yang kelimanya ialah berdiri ketika mana membaca qunut. Yang
keenamnya pula ialah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan kunut. Jadi dalam kunut juga ada 3. Yang ketujuhnya ialah berselawat ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Jadi ini 7 daripada sunat abad yang dituntut kita melakukannya. Jadi saat tuan imam meninggalkan tasyahud awal, maka pada ketika itu kita merasakan satu kerugian. Kenapa? Sebab pada tasyahud awal tadi itu ada 3 sunat abad. Maka kalaulah kita nak melakukan tasyahud awal, kita hendaklah niat bermufaraqah. Dan mufaraqahnya kita itu merupakan mufaraqah yang dibenarkan, mufaraqah dengan keuzuran yang dibenarkan. Ulama mengatakan bahawa seseorang yang berniat mufaraqah dengan mufaraqah yang dibenarkan tidak luput ganjaran pahala solat jamaah. Maksudnya walaupun dia niat berpisah dengan imam, dia masih lagi dapat ganjaran pahala berjamaah. Ya, ini perlu kita ambil maklum. Baik, yang berikutnya ialah makmum bermufaraqah kerana sakit yang dialaminya. Orang yang mengalami sakit, maka dia tak tahan nak ikut dengan imam disebabkan sakitnya, sama ada sukar untuk berdiri, sukar untuk duduk, ataupun tak boleh lama sujud dan sebagainya. Maka pada ketika itu dia niat bermufaraqah. Mufaraqah itu juga dibolehkan. Ada yang solat Masya Allah daripada takbiratul ihram menggigil-gigil menangis, rokoknya menangis, yang tidaknya menangis, sujudnya makin kuat menangis, duduk antara 2 sujud pun menangis. Sampaikan orang kat sebelah dia kata Allahu Akbar, alangkah indahnya orang ni solat. Sebab apa? Sebab sentiasa khusyuk, dengan tazallul, rendah diri, inkisar, bahkan dengan kita katakan penuh dengan keinsafan, sehingga kan menangis sepanjang solat. Sudah solat ditanya Tuhan, apakah rahsia Tuhan solat dengan khusyuk dan menangis dengan tangisan? Aku gaul, kata dia, la ilaha illallah. Rupanya menangisan itu disebabkan gaul. Maka bagi yang sakit macam itu dia boleh niat mufaraqah kalaulah dia nak bersegera. Ini kita katakan tadi mufaraqah kerana nak bersegera. Yang berikutnya ialah bimbang mengantuk menguasainya atau sesuatu yang merosakkan solat. Bimbang kalau dia menunggu akan menyebabkan rosaknya solatnya. Sama ada rosaknya solat disebabkan dia orang yang sedang menahan hadas. Nabi kita katakan la yusalliyanna ahadukum wa huwa yumani'ul akhbasan. Janganlah seseorang daripada kalian mengimamkan solat dan melakukan solat dalam hal keadaan yumani'ul akhbasan, dalam hal keadaan menahan 2 hadas. Jadi kalau saat solat, kadang-kadang kita datang ke kuliah, ke maghrib dan isya, kita tunggu kuliahnya sampai jam 9, kemudian langsung dengan iqamah, alang-alang kita katakan tak apalah, tahan aja lah, langsung dengan solat isya. Masya Allah, tiba-tiba aja datang beragam perut kita. Yang tadi kita kata boleh tahan, tiba-tiba rasa macam tak boleh tahan. Maka pada ketika itu sampai berpeluh-peluh. Akhirnya niat mufaraqah. Itu mufaraqah yang dibenarkan. Yang berikutnya bimbang hilang atau binasa hartanya atau ketinggalan rombongan. Ada kebimbangan hilang barang yang diletak, ataupun kebimbangan ketinggalan kenderaan. Kadang-kadang kita dengan kita mengambil bas dan sebagainya, singgah di mana-mana RNR, dah dimaklumkan 10 minit aja, maka tiba-tiba kita ketika mana solat dah dengar dah bunyi horn bas panggil, Masya Allah. Maka pada ketika itu kita rasa kita perlu bersegera dan boleh kita bermufaraqah daripada imam yang sedang kita ikuti kerana bimbang. Begitulah juga bimbang dengan keluputan harta ataupun kehilangan harta. Cuma pertimbangannya kena tengoklah, kadang-kadang yang datang solat Jumaat, dia sembahyang tapi dalam masa yang sama matanya menjeling, tepatnya dia jual cendol. Masya Allah. Ketika mana sedang solat tengok ada budak-budak cendol-cendol, biar adalah, tak payahlah sampai nak mufaraqah sebab cendol. Lainlah kalau yang nampak tu kereta dia sedang dikumpilkan dan sebagainya, itu
kerugian yang besar. Ya, bolehlah dia mufaraqah. Ini kalau sekadar secawan cendol biar ajalah. Ya. Baik. Ini kebimbangan-kebimbangan yang dibenarkan untuk kita bermufaraqah. Jadi ada 5 keuzuran yang dibenarkan untuk kita bermufaraqah daripada imam. Yang mana kalau kita bermufaraqah pada ketika itu mufaraqah kita mufaraqah yang dibenarkan, dan ulama mengatakan bermufaraqah dengan cara yang dibenarkan tidak meluputkan pahala salat berjamaah. Baik. Itu bermufaraqah kerana nak bersegera. Disebabkan kita nak bersegera, maka sememangnya wajar sesudah kita niat berpisah dengan tuan imam, kita langsung rokok, i'tidal, sujud mendahului tuan imam. Sebab tujuan kita bermufaraqah nak bersegera. Kenapa lagi kita perlu tunggu imam? Baik kita tak payah mufaraqah kalau kita nak tunggu imam. Ya, maka bermufaraqah dengan segera. Ulama mengatakan sesudah kita niat mufaraqah, kita pun langsung dengan amaliyah solat kita yang berbaki. Tidak lagi kita terikat dengan tuan imamnya. Yang kedua ialah bermufaraqah kerana berbeza pandangan. Ya, seumpamanya dalam pahamnya kita perbuatan imam itu membatalkan solat. Ya. Contohnya kita katakan kita dengar tuan imamnya baca Fatihahnya meninggalkan salah satu daripada huruf Fatihah. Surah Al-Fatihah ada 141 huruf. Imam Nawawi mengatakan meninggalkan satu huruf surah Fatihah membatalkan solat. Tiba-tibanya tuan imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya dah sedap macam Masyari Rashid Al-Afashi, tapi bismillahnya ba hilang. Ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya tak ada. Ya, maka kalau mengikut pandangan ulama mengatakan kurang satu huruf membatalkan solat, ataupun kurang satu sabdu membatalkan solat. Sebab itulah dalam kitab-kitab fiqh ya, Nilur Raja, Safinatun Najah, Nilur Raja, dan Sabhatus Samina, Durratul Yatimah, keseluruhan daripada kitab-kitab ini ada tajuk yang khusus diletakkan oleh fuqaha. Tajuknya ialah Tashdidatul Fatihah, sabdu di dalam surah Al-Fatihah. Ya, kenapa dibahaskan sabdu dalam surah Fatihah? Kerana meninggalkan sabdu dalam surah Fatihah itu membatalkan solat. Ya. Maka ketika mana pada pendengaran kita merasakan bahawa bacaannya tuan imam tadi itu tidak sah. Umpamanya tuan imam menukar huruf yang ditukar itu menjadi berubahnya makna. Contohnya huruf ba ditukar kepada gha. Walau ba, patutnya dengan ba. Walau dhalin, tiba-tiba dibaca walau dhalin, dibaca dengan gha. Itu berubah makna. Ad-dhalin ialah orang-orang yang sesat. Az-zalim ialah penduduk setempat. Dah berubah makna. Bila berubah makna, maka membatalkan salat. Maka pada pendengaran kita, pengamatan kita, bacaan yang sedemikian itu membatalkan solat. Maka dengan sebab itu kita pun tak boleh lagi ikut. Bahkan ulama mengatakan saat jelas pada kita bahawa bacaan imam kita tadi itu pada pandangan kita membatalkan solat, wajib kita niat mufaraqah. Ya, bukan lagi harus niat mufaraqah, tapi wajib kita niat mufaraqah. Kerana kalau kita langsung mengikut dengan imam tadi, solat kita tidak sah. Kerana kita tahu bacaannya juga tidak sah. Ya, maka dengan sebab itu kita bermufaraqah. Tetapi mufaraqah ini kerana berbeza pandangan. Ya, mungkin imam yang tampil ke depan itu merupakan yang terbaik di kalangan mereka semua. Kita singgah di mana-mana kampung, kita katakan yang tuan imamnya dan satu kampungnya baca macam tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, makmum pun amin. Sama aja. Ya, sebab apa? Dhallin ni tuan-tuan, dhallin tuan imam mempengaruhi aminnya makmum. Kalau dhalinnya semangat, insya-Allah makmum amin pun semangat. Waladdallin, pasti dan pasti aminnya pun bergema satu masjid. Ya. Tapi kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia tak berapa semangat. Ya, jadi dhalin yang tuan imam tu mempengaruhi
mempengaruhi semangat aminnya para makmum. Jadi kalau dengan bacaan tadi itu mungkin imam itu yang terbaik di kalangan mereka. Sedangkan kita orang luar yang menumpang dan singgah sahaja. Maka pada ketika itu, sebab itulah bila kita niat bermufaraqah, mufaraqahnya kita tadi itu hendaklah kita meraihkan perbezaan pandangan. Dengan arti kata kita tidak nampakkan yang kita ini meninggalkan imam tempatan. Maka kita panjangkan bacaan-bacaan kita banyakkan bacaan tasbih dan sebagainya, supaya pergerakan kita terkemudian daripada imam tersebut. Sebab kita mufaraqah ini bukan kerana mufaraqah nak bersegera, tetapi mufaraqahnya kita kerana kita berbeza pandangan dengan imam yang ada. Jadi ada dua keadaan mufaraqah tadi kita katakan. Yang pertama, mufaraqah kerana nak bersegera, sebab kita nak bersegera takkan timbul isu. Langsung kita selesai solat, kita pun akan bergerak keluar, disebabkan kita tujuan kita pun nak bersegera. Berbeza dengan mufaraqah kerana berbeza pandangan. Di situ kita melengah-lengahkan ataupun kita memanjang-manjangkan bacaan dan juga wirid dan tasbih dan sebagainya, supaya kita lebih lewat daripada imam sedia ada, agar tidaklah nampak seolah-olah kita membelakangkan ataupun meninggalkan imam sedia ada. Perhatian, mufaraqah daripada imam disebabkan keuzuran tidak meluputkan fadilat berjamaah. Ini yang kita katakan tadi. Ulama mengatakan bahawa orang yang bermufaraqah dengan mufaraqah yang dibenarkan tidaklah meluputkan pahala solat berjamaah. Maksudnya dia masih lagi dapat ganjaran pahala hadir melakukan solat berjamaah. Bahkan kadang-kadang mufaraqah itu wajib, seperti kedatangan sesuatu yang membatalkan solat imamnya, sedangkan makmum tahu keadaan itu. Bahkan ada keadaan mufaraqah yang wajib. Seumpama kita katakan tadi, bila jelas pada bacaan-bacaan imamnya salah pada bacaan yang membatalkan solat, maka wajib makmum bermufaraqah. Maka wajiblah dia berniat mufaraqah dengan segera, kalau tidak nescaya batal solatnya, walaupun dia tidak ikut perbuatan imam selanjutnya. Batal solat kalau dia tak niat bermufaraqah. Baik, perkara yang ke-28, muka surat yang ke-17. Makmum wajib mengikut imam pada semua perbuatan solat. Ini kewajiban kepada para makmum. Wajib bagi makmum mengikuti imam di dalam segala gerak solat tanpa mendahuluinya, dan tanpa melakukan gerak solat serentak dengan gerak solat imamnya. Mendahului imam dengan satu rukun, tuan-tuan, hukumnya haram, tetapi tidak membatalkan solat. Mendahului imam dengan satu rukun, hukumnya haram, tetapi tidak membatalkan solat. Mendahului imam dengan dua rukun dengan sengaja membatalkan solat. Membatalkan solat. Haram dan membatalkan solat. Bergerak serentak dengan imam, hukumnya makruh. Rokok, sujud, bangun daripada sujud serentak dengan pergerakan imam, hukumnya makruh. Dan menghilangkan fadilat ataupun pahala solat berjamaah. Hilang di sini bukan maksud hilang keseluruhan pahala solat berjamaah seolah-olah solat sendirian, tidak begitu. Yang dikatakan hilang di sini maksudnya hilang dalam menjaga tertib pergerakan antara imam dan makmum. Maksudnya di situ dia tak dapat kelebihan fadilat. Seumpama orang yang melafazkan amin lebih dahulu daripada tuan imam, maka dia tak dapatlah fadilat amin. Nabi kita katakan fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya siapa yang menyamai aminnya dengan amin para malaikat, yang serentak dengan aminnya tuan imam, maka akan diampun dosa-dosanya yang lepas. Jadi kalau sampai saat seseorang itu amin lebih dahulu daripada tuan imam, maka dia tak dapat kelebihan fadilat amin. Dia tak dapat kelebihan fadilat amin.
Maka begitulah juga apabila seseorang bergerak serentak dengan tuan imam, maka dia tak dapat fadilat, fadilat dalam menjaga, dan menjaga adab dalam salat berjamaah. Iaitu Nabi kita katakan, innama ju'ilal imamu liyuhtamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum. Apabila imam bertakbir, maka barulah kalian ikut bertakbir. Apabila imam kalian rokok, barulah kalian ikut rokok. Jadi bukanlah melakukan serentak dengan imam, tetapi melakukan kemudian daripada pergerakan imam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan bahawa dalam satu riwayat, para sahabat tidak akan la yahnuna ru'usahum ila sujud, para sahabat tidak akan membongkokkan kepala untuk turun sujud, kecuali mereka melihat Nabi kita telah pun meletakkan kepala di tempat sujud, baru para sahabat bergerak untuk turun sujud. Kita hari ini kadang-kadang imamnya baru Allah, dia dah tungkat lutut kat bawah dah. Tu imam baru nak masuk qiyam satu, nak turun. Dia dah turun, tunggu kat bawah dah. Jadi dia lebih dahulu daripada imam. Ulama mengatakan mendahului imam dengan satu rukun itu hukumnya haram, tetapi tidak membatalkan solat. Manakala perbuatan serentak dengan imam pada rokok dan sujud itu meluputkan fadilat keutamaan dalam salat berjamaah. Sama seumpama orang yang tidak menyebut amin. Dalam tuntutan amin dituntut serentak dengan imam. Kalau tak serentak dengan imam, maka tak dapat fadilat amin. Ada kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, Masya Allah, imam baru waladdallin, imam baru nak tarik nafas, Rabbighfirli, dia dulu. Bila seorang je satu kampung nanti maka semua amin. Maka semua tak dapat fadilat amin bersama dengan imam. Saya pernah mengimamkan solat hari raya Aidil Adha. Jadi kebiasaannya kita pun sajalah ambil ayat-ayat berkenaan dengan hari raya. Maka kita pun baca ayat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Dalam muka surat tersebut, surah Baqarah, adanya ayat wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Kita baru nak tarik nafas, nak sambung ayat berikutnya, ada seorang amin. Satu masjid amin. La ilaha illallah. Sedangkan itu bukannya ayat surah Fatihah, tapi dia tak boleh hasalkan dengan dallin aja, dia mana amin. Sudah solat aja masing-masing datang tanya, Ustaz macam mana tadi kita amin 2 kali? Saya kata tak apa. Amin sampai 2 kali. Cuma teringat satu matan dalam matan Zubat mengatakan wala li ta'minihi lima imamahu qara. Maksudnya salah satu daripada perkara yang tidak membatalkan solat itu ialah ucapan amin para makmum atas apa sahaja yang dibacakan oleh imamnya. Maka lega di situ. Yang kedua, yang ke-29, janganlah makmum mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. 2 rukun fi'li dengan sengaja, maka itu membatalkan solat. Contohnya tadi, orang yang sengaja bergegas turun untuk melakukan sujud sehingga akhirnya dia sujud lebih dahulu daripada tuan imam. Dah sekali Allahu Akbar, imam nyambar tak sampai lagi kepala tempat sujud, makmum dah sampai kepala tempat sujud. Maksudnya dia sengaja dahului imam. Kemudian imam Allahu Akbar bangun antara 2 sujud, imam baru angkat kepala separuh, dia dah duduk antara 2 sujud. Dia dahului imam yang kedua. Maka mendahului dengan sengaja tadi itu membatalkan solat. Kalau tak sengaja tak apa. Seumpama orang yang dalam hal keadaan mengantuk, kadang-kadang yang mengantuk menguasai diri, Masya Allah. Mengantuk ni ada 2 tuan-tuan, ada 2. Satu mengantuk yang membatalkan solat, satu mengantuk yang tak batal solat. Mengantuk yang membatalkan solat itu dinamakan naum. Naum. Yang mengantuk tak batalkan solat dinamakan nu'as. Inilah kita katakan hebatnya bahasa Arab. Mereka ini banyak perbendaharaan kata. Kita kalau mengantuk tu satu-satu aja lah, mengantuk aja lah. Tapi orang Arab tidak.
Orang Arab kalau kuda saja tuan-tuan, banyak istilah kuda. Hison kuda, haikal kuda, faris kuda, Masya Allah. Itu semua nama-nama kuda. Haikal kuda yang ganas. Kita hari ini letak nama anak haikal, maka akhirnya apa ganas dengan ni? Rupanya memang nama ganas. Faris juga kuda, hison juga kuda. Kita mana ada boleh buat macam tu. Anak kuda, mak kuda, bapak kuda, kakak kuda, mesti ada perkataan kuda. Orang Arab tidak macam tu. Itu hebatnya bahasa Arab. Ya. Jadi nu'as ni mengantuk, tetapi dalam hal keadaan mata terpejam, telinga masih mendengar, otak masih berfungsi. Ya. Seumpama kita yang mengantuk dalam kuliah tu, selalunya tersentuh-sentuh, tapi mata aja terpejam, telinga masih dengar. Saat kawan cucuk aja kita pun buka mata, siapa tidur? Kita marah dia. Sebab apa kita marah? Sebab kita telinga masih dengar, kita tak percaya ya kita tidur. Ya. Dan akal kita juga masih lagi berfungsi. Cuma kalau ditanya Ustaz cerita apa tadi, tak ingat. Ustaz cerita apa tadi? Kita tak ingat. Kita tak boleh nak recall apa yang kita dengar. Itu dinamakan nu'as. Nu'as tidak batal solat. Jadi kalau yang solat dalam hal keadaan dia masih lagi dengar bacaan tuan imam, dalam hal keadaan dia dengar imam rokok sujud pun dia boleh tahu, dia masih lagi berfungsi otaknya, maka itu dinamakan nu'as. Kadang-kadang yang solat dalam hal keadaan nu'as ni sebab terlalu keletihan bekerja dan sebagainya, maka dia mengantuk yang amat sangat. Tiba-tiba datang seorang makmum takbir Allahu Akbar, kawan diingatkan takbir imam, dia pun rokok. Saat dia rokok, tuan-tuan, rupanya dia rokok seorang-seorang. Perkara pertama yang berlaku pada dia apa? Perkara pertama yang berlaku pada dia? Saat dia rokok, tiba-tiba dia seorang je rokok. Perkara pertama yang berlaku pada dia ialah hilang mengantuk. Waktu tu juga mengantuk dia entah ke mana pergi. Langsung hilang. Sebab apa? Sebab dia rokok lebih dahulu pada tuan imam. Jadi bagaimana hukum dengan orang ni? Dia rokok tadi tanpa sengaja. Ulama mengatakan orang yang rokok mendahului imam ataupun sujud mendahului imam tanpa sengaja, mereka ini diberi pilihan. Pilihan yang pertama ialah dia kembali berdiri. Nanti dia rokok semula dengan tuan imam, boleh. Pilihan yang kedua ialah dia langsung menunggu imamnya dalam keadaan rokok. Tengoklah kalau imam baca surah sajadah rokok lama pengsan pula nanti. Nanti dia boleh pilih dua keadaan. Sama ada dia bangun berdiri menunggu dengan imamnya dalam hal keadaan berdiri, ataupun dia kekal tunggu imam dalam hal keadaan rokok. Itu orang yang mendahului imam tanpa sengaja. Contohnya seperti orang yang mengantuk tadi, ataupun muslimat balik tabi. Dan jangan terkemudian daripadanya juga dengan dua rukun fi'li tanpa uzur, kerana perbuatan itu membatalkan solat. Juga tak boleh kita terkebelakang daripada imam kita dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Tanpa uzur tu kena ingat. Tanpa uzur ni macam mana? Contohnya seperti seseorang yang datang, imamnya sedang baca surah. Kita perlu ingat, saat kita datang lewat, kita tidak lagi dituntut membaca doa iftitah. Yang dituntut ialah langsung dengan bacaan Fatihah. Imamnya sedang baca wattini wazaitun, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazaitun. Patutnya makmum tadi dia takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bacaan tuan imam yang menggunakan intonasi yang lambat dan bacaan makmum yang cepat, kita katakan dia boleh habiskan surah Fatihah, tetapi dia sibukkan dirinya dengan bacaan yang tak dituntut baginya, yaitu dia membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi, sampai habis, kemudian sambung lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya kama yunqasu kama yunqu ats-thawb al-abyad min ad-danas. Kemudian tengah-tengah baca imam Allahu akbar. Maka pada ketika itu dia orang yang tak diberi uzur untuk terkebelakang daripada imam. Kenapa? Sebab dia orang yang sengaja tak baca Fatihah.
Ya, dia orang yang sengaja tidak baca Fatihah, maka dia wajib menghabiskan Fatihahnya dan mendapatkan imamnya dalam iqtidal. Kalaulah dia tak sempat dengan imam dalam iqtidal, maka batal solat dia. Ya, contoh, dia sedang baca Fatihah, imamnya rukuk, kemudian imamnya iqtidal. Kalau imamnya turun sujud, maka pada ketika itu ya batallah solat dia. Kalau dia tak niat mufaraqah daripada imam untuk menyelamatkan solatnya. Itu contoh orang yang ketinggalan dengan imam dengan dua rukun dalam hal keadaan tak diberi keuzuran. Kenapa tak diberi keuzuran? Sebab dia dengan sengaja membaca bacaan-bacaan yang tak dituntut bagi dia. Kalau orang yang dalam hal keadaan lupa, maka dia orang yang diberi keuzuran. Kali pertama masuk ke Masjidil Haram, Masya Allah, tengok Kaabah Al-Musharrafah depan mata, mudah-mudahan Allah kurniakan kita ke sana. Jadi kali pertama kita melihat Kaabah Al-Musharrafah, ya, hati ini berbaur-baur antara gembira dan sedihnya. Kemudian ya, solat pula diimamkan oleh Imam Sudais. Lalu dengar suara di radio wajah. Hari ini ya live Imam Sudais jadi imam. Takbir Allahu Akbar, takbirnya tadi sekali dah dengan Tuan Imam. Tetapi sebabnya perasaan tadi itu kita katakan dengan hibahnya, dengan seronoknya, dengan terharunya, Masya Allah. Terus dengar Tuan Imam baca Fatihahnya, baca surahnya, baca, masih lagi terharu. Tuan Imam Allahu Akbar rukuk, baru teringat tak baca Fatihah lagi. La ilaha illallah. Baru teringat tak baca Fatihah lagi. Maka orang yang seperti ini dia bukan meninggalkan bacaannya dengan sengaja, tetapi disebabkan dia lupa. Maka ulama mengatakan dia adalah orang yang diberikan keuzuran untuk terkebelakang dengan imamnya menghabiskan bacaan Fatihah. Terkebelakang dengan berapa rukun? Dengan 3 rukun yang panjang. Jadi imamnya rukuk, rukun panjang yang pertama. Imam iqtidal, itu rukun pendek. Imamnya sujud, rukun panjang yang kedua. Imam duduk antara dua sujud, itu rukun yang pendek. Imam sujud yang kedua, itu rukun panjang yang ketiga. Maka dia kena habiskan Fatihah sebelum imam angkat kepala